Sekarang kita bersama pula dengan Damia Cassandra Manja di RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ekoran cuaca panas melampau dan kering sejak 3 minggu lepas telah menyebabkan beberapa kawasan hutan di bahagian tengah dan utara Sarawak mengalami kebakaran berpanjangan. Justeru Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Khairuddin Rahman, telah mengarahkan anggotanya sentiasa bersiap siaga selain membuat pemantauan di lapangan lokasi kebakaran. Dan minggu depan ni, hari Selasa, kita akan bersyawak bersama Jawatankuasa Pengurusan Bencana di mana kita nak menenangi isu ini supaya langkah-langkah proaktif dibuat oleh semua agensi kerajaan yang akan diserahkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Beliau mendedahkan aktiviti pembakaran terbuka melibatkan kawasan-kawasan peladangan memburukkan lagi keadaan dan berharap segala aktiviti sedemikian dapat dikawal melalui perbincangan bersama pihak berkaitan. Khairuddin ditemui pemberita selepas merasmikan program bomba komuniti dan Firepoint di Kampung Sahabat Baru Lawas yang disertai 60 orang ahli bomba komuniti dari Kampung Lepaki, Kampung Long Segaman dan Kampung Pak Kepulu. Sementara itu, beliau memaklumkan sebuah helikopter unit udara bomba telah digerakkan untuk memantau dan menjalankan operasi pemadaman kebakaran hutan yang memasuki hari ketiga semalam di Kampung Lubuk Piasau, Limbang. Sebab dilaporkan di Limbang, di bahagian sepadan yang mana sukar untuk diakses oleh pasukan bomba secara logistik on the ground, kita akan gunakan helikopter kita lah. Terdahulu, Khairuddin berkunjung ke Long Sukang bagi menghadiri program Pelan Tindakan Kecemasan berkolaborasi bersama Sabah Sarawak Gas Pipeline SHGP, termasuk mengadakan kunjungan ke Long Luping, Long Semadoh dan Baklalan untuk program outreach. Sempena sambutan Hari Polis ke-212, anggota dan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri mengadakan program konvoi bermotosikal bagi mendekati masyarakat di kawasan Marudi dan Sibuti. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Lim Meng Siah berkata, program community policing yang diadakan memberi peluang kepada PDRM dan agensi terlibat mendekati masyarakat setempat bagi meningkatkan lagi kerjasama antara polis dan masyarakat, terutama dalam aspek pencegahan jenayah. Program dengan orang kampung Meet and Greet untuk merapatkan kita persahabatan antara polis dengan masyarakat. Dan ini merupakan satu program untuk pencegahan jenayah juga. Bagi saya punya pengalaman sebagai KPD di Miri, ini merupakan kali pertama program ini diadakan. Bercakap kepada pemberita pada program itu di Miri, katanya kawasan Sibuti merupakan antara lokasi yang merekodkan banyak kes melibatkan penyalahgunaan dadah yang perlu dibendung dengan serius. Justru beliau memohon agar penduduk kampung bekerjasama dengan pihak polis khasnya dalam menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyalahgunaan dadah di kawasan mereka dalam usaha membantras jenayah itu secara berkesan. Program konvoi bermotosikal yang diadakan buat julung kalinya itu turut disertai anggota Jabatan Pengangkutan Jalan dan orang awam melibatkan 47 buah motosikal. Jadi ini mungkin program pertama yang saya cetus idea daripada saya sendirilah. Saya akan daripada Jadi Menteri Ketua Polis Daerah lah. Jadi saya harap program ini akan berterusan sehingga akan datang. Konvoi berkenaan menyusuri laluan dari Miri ke Marudi sebelum meneruskan perjalanan ke Bekenu untuk bertemu penduduk setempat pada majlis makan tahun di Kampung Beraya. Penganjuran acara-acara kemasyarakatan seperti Pesta Gedong sangat dialu-alukan oleh penduduk, terutama warga tempatan yang menghuni kawasan luar bandar. Ini kerana acara sedemikian bukan sahaja membawa acara keramaian dan suasana kemeriahan mendekati mereka, malah ia merupakan peluang untuk para penduduk meraih pendapatan tambahan. Penganjuran pesta merupakan lubuk ekonomi bagi para peniaga kecil-kecilan dan ini diakui oleh rata-rata peniaga yang merebut peluang menyediakan produk dan perkhidmatan pada Pesta Gedong. Bagi peniaga telur masin Haji Ahmad Haji Basri, kehadiran ramai orang di pesta tersebut membantu melariskan jualan telur masin beliau. Bila menjual di pesta itu ada lebih kurang lebih ramai orang lah bawa. Sambutan dalam sehari bolehlah ada dalam 10 trek, belasan trek sekali dalam
300 biji, 400 biji sehari. Manfaat lebih kepada para peniaga dengan adanya penganjuran pesta tersebut turut dikongsi peniaga lain. Jualan naiknya nangga keadaan lah macam menolong kami. Untung pun naiklah, menolong si kami untung turun lah. Tapi buat masa tu kira okey lah. Sangat menguntungkan sekali. Kita harap penganjurannya macam ni. Penganjuran harap-harap tiap-tiap bulan ada lah. Tiap-tiap bulan ada acara macam tu. Dapat membantu kami orang masyarakat peniaga macam tu lah. Penganjuran tu memang amat baiklah untuk para peniaga, terutamanya macam orang peniaga kecil untuk mendapatkan keuntungan lah. Alhamdulillah, dan dapat disangkakan juga lah. Memang agak baiklah. Pesta Gedong diadakan di Pekan Gedong dalam daerah Simunjan, berlangsung selama 3 hari yang berakhir semalam. Pelbagai acara disajikan pada pesta tersebut, termasuk bengkel tandak Melayu lama, pasar tani, pameran dan jualan usahawan serta Gedong Kitchen. Kampung Telaga Air yang sepi pada hari-hari biasa kini bertukar meriah pada hujung minggu cetusan populariti makanan lautnya. Tinjauan RTM di kampung tersebut menyaksikan keadaan hujung minggu bagaikan pesta dengan pengunjung sukar mencari ruang letak kenderaan. Bagi peniaga Waniza Muan Hassan dan Alina Haji Kolon, pengunjung mula datang pada Sabtu dan Ahad bermula pada pukul 9 pagi hingga petang dengan mereka meraih hasil jualan melebihi RM6,000. RM6,000 ke atas lah. Ketam, udang galah, udang rimau. Jadi masakannya yang paling glamour butter telur masin lah. Ketam pelbagai jenis masakan, butter telur masin, black pepper, masak merah. Paling popular biasanya seafood ala carte, buffet seafood. Semua kedai buffet seafood. Beberapa pengunjung yang ditemui termasuk dari China dan Singapura turut meluahkan rasa puas hati dengan pengenalan tempat ini oleh pemandu pelancong mereka. Harga boleh tahan. Berbatutan lah macam sikit mahal, sikit murah. Bagi kalau orang di Kuching tak kira batutan. Dari Miri, first time datang Telaga Air. Ini anak saudara yang introduce. Rasa pun okey juga, sedap. Jadi faktornya harganya ada murah dari tempat lain lah. Kebiasalah faktornya. Dan masaknya jadi okey lah. The food is very wonderful and we feel very happy and the price is very affordable. Yes, this is banana heart. And this is stingray heart. Stingray heart. Yeah. The very first time we tried this, and very first time to eat this. Stingray heart, never heard before. Kampung Telaga Air terletak kira-kira 35 km dari Bandaraya Kuching, merupakan tempat yang tidak asing bagi warga Kuching yang menggemari makanan laut. Sekilas pandang, beliau seperti wanita lain melakukan kerja-kerja kaum hawa. Berperwatakan sederhana, tiada siapa menyangka wanita ini sebenarnya berkebolehan mengendalikan bot ekspres membawa ramai penumpang. Ikuti paparan yang disediakan oleh wartawan Ruth Ampong bagi menyelami rutin hidup wanita berhati cekal ini. Walaupun menyedari dirinya seorang wanita, namun jantina bukan penghalang untuk Maricha Mawan mengendalikan bot ekspres yang berkapasiti 70 orang penumpang. Lebih menarik lagi, beliau satu-satunya wanita di Sarawak yang memiliki kepakaran mengendalikan bot ekspres. Kebolehan dan kemahirannya dalam mengendalikan bot ekspres terbukti melalui sijil Basic Safety Training daripada Jabatan Laut dan lesen memandu bot ekspres daripada Malaysia Seafarer yang dimilikinya, menjadikan beliau memiliki kebolehan setanding kaum lelaki. Menurut Maricha, perniagaan bot ekspres keluarganya diasaskan oleh ayah beliau. Ketika zaman remaja, wanita ini sering mengikuti ayahnya mengendalikan bot dan tugas beliau adalah mengikat tali bot saat bot berlabuh selain mengutip tambang.
Di kala itu, tidak terlintas untuk beliau mengendalikan bot. Namun segalanya berubah selepas ayah tersayang mulai jatuh sakit. Bimbang tiada siapa yang akan menggantikan ayahnya dan juga perasaan sayang akan perniagaan bot ekspres keluarga. Beliau nekat meneruskan tanggungjawab ayahnya. Berbekalkan pengalaman ketika menemani ayahnya, maka pada usia 30 tahun, beliau memulakan langkah menjadi pemandu bot dengan mengikuti latihan dan ujian anjuran Jabatan Laut di Sibu, mendapatkan lesen memandu bot dan permit pengangkutan air. Mengambil lesen ko, kuliah agak pas. Lepas nak cuba aku main ekspresite, lalu ngaji orang aku. Lalu berjalan aku berapa tahun ke aku Kediri. Lupa kak aku ada banyak aku, lupa ngai ke Kediri aku lah. Masa di lepas aku ngira apa aku nak uliah jalan mutoge. Masa diri aku main ekspres. Mengamati dan menghayati perjalanan hidup beliau sebagai pemandu bot ekspres penumpang. Ternyata beliau wanita berhati wajah. Kerana tugas tersebut bukan sahaja menuntut pengorbanan masa, bahkan keberanian. Jelas merica lagi, rutin beliau sebagai pemandu bot bermula pukul 3.30 pagi dengan mempersiapkan diri, memeriksa enjin dan keadaan bot terlebih dahulu. Tepat pukul 4 pagi, beliau memulakan perjalanan mengambil penumpang di sepanjang Sungai Lengan, seterusnya menyelusuri Batang Rajang, menghala ke Bandar Sibu yang keseluruhannya mengambil masa kira-kira 3 jam perjalanan. Marica bertolak kembali ke Sungai Lengan sekitar pukul 11 pagi dan tugas sebagai pemandu bot berakhir apabila tiba di rumah pukul 2 petang. Amat mementingkan keselamatan penumpang, Marica bersyukur kerana sepanjang lebih 10 tahun mengendalikan bot, tidak pernah berlaku insiden yang tidak diingini. Luar maya bisi ambun, hanya takut hati. Lantai-lantai ke lantai. Lantai tebiang. Leban tenare pedak deh. Suina apinya mian aja. Lantai-lantai ke lantai. Tapi nak jauh lah. Lawan ke kerja nanti bisi ambun deh. Hujannya kan kacau ya masalah. Hujannya. Tapi panah okey lah. Tidak hanya berkebolehan memandu bot ekspres, beliau juga berpengetahuan dalam selok-belok enjin bot, malah turut terjun ke dalam sungai untuk membuang benda asing yang tersangkut di kipas bot. Wanita, seiring dengan peredaran masa, pencapaian wanita masa kini semakin dikenali. Kemahiran golongan wanita standing dengan kaum lelaki. Peranan wanita juga tiada tandingannya. Yang nyata, kejayaan dan kebolehan wanita didorong keinginan untuk melihat keluarga bahagia seperti yang dikongsikan oleh Puan Marica Anak Mawan dari Sungai Lengan, Daro. Kini, tugas mengendalikan bot membawa penumpang ke Bandar Sibu diambil alih sepenuhnya oleh sang suami. Berusia 56 tahun, beliau kini lebih banyak menghabiskan masa di ladang limau yang diusahakan di atas tanah seluas 19.7 ekar dengan tanaman lebih 1,000 pokok jenis limau madu dan limau bintangur. Bukan itu sahaja, wanita ringan tulang ini juga gigih mengusahakan tanaman nanas dan sawit. Menyedari dirinya hanya berpendidikan sekolah rendah, beliau tanpa mengenal erti penat lelah, berusaha membantu suami meningkatkan ekonomi keluarga dan menyekolahkan 4 orang anak yang kini kesemuanya berjaya menjawat jawatan tinggi. Fikir aku lah, bakal kami tahu, bakal teh laki lah. Fikir aku. Taman siang diri kita yang hidup sendiri, bakal dia tahu dah saya jalan, bertanam kita bersayur, jual sayur, main kediri, nak pemansiang orang kita. Ada yang ngikut kati kita ke lemau. Sebenarnya keras kati kita nak pemansiang orang lah. Sesungguhnya, kegigihan dan kecekalan Marica Mawan ini diharap mampu menjadi inspirasi kepada semua kaum wanita. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan.